بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بدوام الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله. Marilah kita buka majlis kita pada malam ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah yang kita qasatkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seterusnya buat ahli keluarga baginda Nabi, para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, para alim ulama, guru-guru kita, kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita, diri kita sendiri dan seluruh muslimin muslimat sekalian. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang dimulakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, Tuan Pengerusi serta AJK Surau Baru, Kampung Sungai Buaya, khususnya Pengerusi serta AJK JPKK serta muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, marilah pertama dan selamanya kita mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua dengan sebenar-benar kesyukuran kepadanya. Pada malam ini kita dikumpulkan di dalam satu majlis yang penuh dengan keberkatan. Majlis zikrullah, majlis yang mengingatkan kita kepada Allah, majlis yang menghidupkan hati kita. Majlis yang mana menjadi asbab turunnya rahmat dan keberkatan Allah. Majlis yang mana tempat di mana apabila kita berkumpul maka malaikat akan turut sama berkumpul bersama dengan kita sambil mereka mengucapkan doa dan juga mengucapkan istighfar di atas ahli majlis ini. Bila Allah kumpulkan kita di dalam majlis yang penuh dengan keberkatan ini, maka marilah kita sama-sama berdoa agar Allah Ta'ala menggemarkan hati kita kepada kebaikan dan bencikan kepada kejahatan, serta mengistiqamahkan kita di atas jalan kebaikan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang mana Allah sebut bahawa allazi khalaqal mauta, yang mana yang menjadikan kematian, wal hayata dan kehidupan, liyabluwakum untuk melihat di kalangan kamu, ayyukum di kalangan kamu ini yang mana ahsanu amala, yang lebih baik, yang terbaik amalannya. Bukan aktsaru, bukan yang terbanyak amalannya, tetapi amalan yang terbaik. Mana ayat kata orang buat pahala banyak-banyak ni syurga? Tak ada. Tak ada ayat cerita orang-orang yang buat amalan begini banyak ni, contohnya semayang sunat berapa rakaat, dia ini kumpul banyak mana dia akan masuk syurga, tak ada. Tetapi yang disebutkan adalah sebaik-baik amalan, maknanya banyak amalan yang Nabi sebut buat begini. Tetapi yang ulama kita bahaskan, yang nak kita adalah istiqamahkan di atas jalan kebaikan walaupun kita buat secara sikit. Antaranya kalau dikatakan sedekah, maka kita pun berjaya sedekah setiap hari sama berterusan sampai kita mati, walaupun RM1 cukup. Ataupun kita ini bila bangun tidur kita mengucapkan Alhamdulillah, cukup. Ataupun benda kita ni, biasa kalau kita orang lelaki ni kita ada mana yang sifat janggut ni, istiqamahkan di atas perkara tersebut sampai mati dan niat perkara ini adalah sunnah Nabi, cukup. Kita tak lewat malam dia, kita jenis time malah. Jenis malah bangun tengah malam bukan nak semayang, bukan nak zikir, pergi kecing, lepas tu tidur mula. Tapi bila kita ni niat satu benda yang kita buat berterusan, reka lah sendiri, tak payah nak ajar pun benda gitu, kerana kita ni dengan Allah Ta'ala je. Amalan kita ni tak ada orang tahu.
Tak payah nak. Kadang-kadang tu benda dalam amalan ini, benda itu tak semestinya amalan tersebut dalam keadaan kita buat tu banyak. Tak. Cukup dengan sedikit tetapi keadaannya berterusan. Perkara yang sedikit, istiqamah di atas jalan kebaikan adalah lebih hebat daripada 1000 karamah. Dapat kelebihan karamah melihat keburukan, dapat kasyah tengok orang, dapat pandang perkara yang orang lain tak dapat pandang, dapat bersuhbah dengan dapat pergi ke Mekah, dapat pergi ke Madinah, dapat masuk ke dalam makam Nabi. Dia mendapat kebaikan karamah tersebut. Lebih baik kita yang buat amal yang sedikit tetapi berterusan berbanding dapat karamah-karamah begitu. Bermakna kita ni semua siapa saja boleh dapat. Tak payah kita nak berasa rendah diri, menghina diri kita. Merendah diri tak apa, jangan menghina diri. Menghina diri aku ni bodoh, padahal kita nak kabur gitu, jangan kabur ke orang. Kita kabur ke Allah Taala. Ya Allah, aku bodoh ya Allah. Ya Allah, aku ni jahil ya Allah. Tu tak apa. Kalau kita kabur ke orang, minta maaf, saya jahil dalam bab. Saya jahil. Kalau boleh elokkan perkataan tersebut. Kerana kejahilan dengan kita ni sepatut dijauhkan. Kita tak boleh, bukan nak kata merendah diri, bukan begitu perkataan merendah diri. Perkataan merendah diri ni, awak lebih aula dari saya. Contohnya, saya ni kurang ilmu, awak ni lebih ilmu. Bukan kata jahil. Jahil ni kan tak benda teruk. Jahil ni kalau dalam bab akidah ni, perkara yang paling tak embuh. Dalam akidah dia ada 4 perkara yang mesti kita lari dari akidah kita. Yang pertama adalah jahil, tiada keyakinan langsung kepada perkara keimanan ataupun mana-mana perkara keimanan. Kita yakin 5 perkara, rukun 5, rukun 6, tetapi kita tak yakin. Tak yakin kepada qada dan qadar, ataupun tak yakin kepada benda, contohnya kepada hari kiamat. Aku tak percaya kiamat. Mana itu adalah jahil. Kalau yakin sikit dipanggil waham, yakin separuh dipanggil syak, yakin banyak ada sikit yang tak yakin dipanggil zon. Tambah dalam akidah 4 perkara ni, yang dikehendaki adalah yakin 100% yakin. Baik. Marilah kita berbanyakkan ucapan salawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan asbab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapat merasai nikmat Islam, beriman dan bertakwa kepadanya dunia dan juga di hari akhirat. Tak payah ceritalah kalau kita cerita pasal kelebihan Nabi, saya rasa tuan-tuan lebih aula, lebih maklum, sebab setiap bulan ada sama cerita. Alhamdulillah dapat hidup dalam suasana, dapat majlis maulid. Majlis maulid tu dia akan, yang pertama dia menghidupkan hati kita, yang kedua dia menurunkan rahmat Allah Ta'ala. Setiap satu selawat Nabi tu 10 rahmat turun, 10 rahmat dapat. Ahli majlis ni seramai mana? Mari contohnya 10 orang. Darat dengan 10 dapat 100. Sama dapat belaka. Contoh mari malam tu 100 orang, dapat 10 dapat 1000. Maka kita ucap sekali 1000 dapat, sebab kita duduk dalam majlis. Beza orang duduk dalam majlis yang duduk seorang. Dalam majlis kita ucap zikir ataupun salawat, kelebihan dia kita dapat dikira dengan orang ramai sebut. Sebab dikira satu rangkuman, satu kolektif. Rahmat tu turun. Debak dapat 1000. Sekali sebut 1000. Dapat ke semua orang sama rata? Tu solat berjemaah gitu juga. Dapat semua 27 belaka. Kalau ada yang tak cukup, contohnya orang ni dapat 2, hak ni dapat 10, hak ni dapat 5, maka dia akan ambil kira belaka 27 dapat sama banyak. Dia sebut dalam hadis 27 sama banyak. Maka gitulah hebatnya kita buat dalam keadaan berjemaah. Mana-mana tempat jarang ada majlis-majlis gitu. Majlis zikir. Kat Ustaz Wen ada hari Ahad, majlis halaqah zikir. Kalau sini tuan-tuan boleh ada sebulan sekali, alhamdulillah. Kat Ustaz Mi ada seminggu sekali dah. Majlis tawajuh. Majlis zikir ni, ulama kata, kalau kamu tak rasa hati kamu ni, carilah hati kamu ni. Kalau kamu dapati hati kamu ni mati, carilah dengan 3 tempat. 1,
kamu pergi dekat dengan ulama. Yang kedua, pergi ke majlis-majlis yang mengingatkan kamu kepada Allah. Majlis zikrullah, majlis-majlis zikir. Yang ketiga dah dapat juga. Doa pada Allah supaya tukar hati kamu pada hati yang lain. Jeng parok tu bermakna bersuhbah dengan ulama. Dapat tengok muka ulama tu pun beres dah. Dapat menaikkan hati kita, dapat menaikkan keimanan kita pada Allah, dapat menyebabkan hati kita semakin tertarik kepada agama. Yang kedua, dak jumpa kau, dak leh kau jumpa ulama mu, jadi dak leh juga, dak hati pun jadi jeng juga. Maka duduklah kat dalam majlis zikir. Imam Syafi'i dia berakhir pergi ke tempat majlis berzikir orang sufi, sebab dia kata di tempat tu aku mendapat ketenangan. Ketenangan. Ada khalifah dulu, dia rasa dia dok tenang, macam Sultan Abdul Hamid, sultan yang terakhir. Dia sangat diuji dengan masa dia ni adalah khalifah terakhir umat Islam. Khalifah terakhir, dia paling lama pula Tuhan beri dia umur. Dan dia bila duduk dekat penghujung zaman, di mana kejatuhan tu berlaku, dia ni ambil pemerintahan dalam keadaan yang lepas-lepas ni buat hutang banyak loh. Banyak dah hutang yang dibuat sebab berlaku perang dunia yang pertama. Perang dunia yang kedua, yang pertama perang dunia yang pertama. Bila berlaku perang melibatkan duit yang banyak, maka dia ni naik pemerintahan masa tinggalnya hutangnya sangat banyak. Dia ni stres. Akhirnya dia ni pergi ke tempat majlis zikrullah, dia duduk situ, dia tenang. Baik, insya-Allah pada malam ini kita sambung pada bicaraan kitab muka surat. Dekat mana deh? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Surat 3, sebelah dari bawah. Tak jawi, artinya lampu yang menerang pada mengenalkan Allah Al-Qadir. Okey, baik. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dekat kena ambil sini. Duduk situ dia jadi tergantung. Maka jadilah ia. Situ. Maka jadilah ia sebuah risalah yang berguna, yang aku nama akan dia risalah itu. Dia risalah ini dengan Al-Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir. Artinya, maksud Al-Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir itu adalah lampu yang menerang. Al-Misbah, Al-Munir. Al-Misbah tu lampu. Al-Munir yang menerang. Fi Ma'rifatillah. Pada mengenalkan Allah Al-Qadir. Allah Al-Qadir. Fi ma'rifatillahil qadir. Di dalam mengenalkan Allah yang bersifat dengan sifat qadir. Qudra. Kuasa. Juga sebagai penentu. Dia nak ada kudrat ni, dia akan ada penentu. Nak ada menentu, dia ada ilmu. Gimana? Allah bekerja. Dipanggil apa? Allah buat sesuatu. Tidaklah Allah buat sesuatu melainkan dengan apa yang dia kehendak. Dia tak, contoh dia kehendak jadi malang. Maka dia buat malang ni, dia buat dalam keadaan apa yang dia kehendak. Dia nak kehendak jadi siang, dia pun buat jadi malang. Dia tak gitu. Dia membetuli, dia selari. Bila dia kehendakkan jadi malang, maka dia buat jadi malang. Cuma dia mengikut sampai masa jadi. Dan dia kehendak itu atas apa yang dia tahu. Apa yang dia tahu? Segala perkara. Pengetahuan Allah itu tiada batas. Maksud kata ni tiada sempadang. Dia mutlak tetapi dia tak ada sempadang. Kita ni umpamanya guna, kita celup tangan kita, jari kita ni ke dalam air laut dan kita akak letak dalam bekas. Sampai air tu berhenti, kita pun tengok sukat air tu banyak mana. Ada? Air tu contohlah kita boleh ambil siapa seliter, tak siapa seliter. 1 mililiter pun tak siapa. Separuh mililiter ya. Dan itulah perbandingan ilmu seluruh manusia yang telah diturunkan bermula. Seluruh makhluk. Dari dulu sampai sekarang, kita kongsi ilmu yang duduk dekat atas tangan tu. Dibandingkan dengan lautan ilmu Allah Ta'ala. Dalam surah Luqman.
Sekiranya lautan itu menjadi dakwah, menjadi tinta, dan seluruh pohon di atas bumi ini menjadi penanya, untuk ditulis ilmu ni, ilmu Allah Ta'ala ni untuk kalau ditulis, kalau kita ambil kumpul semua pokok atas dunia ni buat jadi pen, dan ambil lautan itu sebagai dakwahnya, walaupun diganti dengan 7 buah lautan lagi, masih belum dapat dapat menulis apa ilmu Allah Ta'ala ni. Hebat. Maka ilmunya, cuma kita nak bahas sikit je deh. Kita akan bahas panjang lagi lepas masuk pada kitab ke depan. Macam ginilah. Ilmu Allah Ta'ala yang berada pada Allah tu qadim. Kehendaknya juga qadim. Kuasanya juga qadim. Bukan contohnya esok. Contohlah kita tengok. Masa ni pukul 7.40. Pukul 8 lagi. Allah buat tak lagi? Soalan dia. Allah buat tak lagi? Jadi dua pendapat. Pendapat pertama, Imam Abu Hasan Asy'ari kata, boleh nak kata Allah tak bekerja lagi, lepas pada jadi pukul 8 baru start dia bekerja. Bolehkah begitu? Imam Abu Mansur Maturidi kata, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh sebab apa? Sebab ilmu dengan kuasa dengan kehendak Allah tu qadim. Bila qadim, dia tidak ada awal, tidak ada akhir. Tak boleh nak khabar pukul 8 Allah baru start buat pukul 8. Allah baru buat pukul 8. Tak boleh khabar gitu. Imam Abu Hasan Asy'ari kata boleh, sekiranya kita nisbahkan perbuatan itu atas yang hawadis. Perbuatan hawadis guna. Perbuatan Allah Ta'ala pada Imam Abu Hasan Asy'ari ada 2 jenis. Satu adalah sifat af'al, sifat perbuatan Allah. Sifat perbuat Allah tu qadim. Sifat Allah buat, sifat perbuatan itu berada dengan Allah Ta'ala tu qadim. Yang kedua, bersifatnya af'al Allah Ta'ala. Bila jadi zahir dah alam ni, maka bila dinisbah pada alam, boleh ke Allah dak buat lagi, lepas tu baru dia buat. Dia dak kehendak lagi, tak sabar, kayak gini dia kehendak. Boleh nak cakap gitu, tetapi nisbah pada makhluk sahaja boleh. Bukan nisbah pada Allah Ta'ala. Nisbah pada Allah tak boleh. Macam mana? Nak mudah faham. Gini, sekarang ni mana matahari? Matahari mana sekarang ni? Tak ada, dia duduk sebelah nur dunia. Ada? Tak ada, matahari turun dah tadi. Dia turun ke belakang, esok dia naik ke nur pula. Jadi, sebenarnya matahari ni ada ke tak ada sekarang ni? Ada. Cokoh duduk di nur. Siapa yang kata tak ada, tak ada? Orang yang duduk atas bumi ni. Dia sebab bumi ni dia berpusing. Jadi orang duduk atas bumi kata, matahari tak ada, dia hilang. Esok pula dia ada. Padahal matahari aku dah cokoh sini, tak pernah hilang-hilang pun Mu yang berpusing. Begitulah kita. Nisbah ilmu Allah Ta'ala kehendak dengan kuasa dia juga. Allah Ta'ala kehendak kuasa dia dengan ilmu dia mutlak. Dia tetap di situ. Qadim. Tak ada awal, tak ada akhir. Kita je yang berubah. Siapa masa jadi. Macam kita kata, Nabi SAW dapat bermunajat pada Allah Ta'ala pada malam Isra' dan Mi'raj. Sehingga Nabi ni juga diberi memandang Allah dan juga diberi untuk dapat bercakap dengan Allah. Malam Isra' Mi'raj. Nabi Musa pada 2000 tahun sebelum daripada itu juga dapat bercakap dengan Allah di atas Bukit Tur Sina. Adakah pada soalan dia, adakah Allah tak cakap lagi tahun 2000 masa Nabi Musa, Allah tak cakap dengan Nabi Musa. Lepas tu 2000 tahun lepas pada tu baru start Nabi kita cakap pula. Adakah gitu? Tak boleh khabar gitu. Kerana pada sisi Allah Ta'ala tak ada awal, tak ada akhir, sifat kalam pada dia. Dia tetap begitu. Dia keadaannya tiada awal, tiada akhir. Bukan baru, bukan lama, bukan keadaannya, tetap begitu. Tak ada nisbah masa pada sisi Allah Ta'ala. Ada pun nisbah masa pada sisi makhluk sahaja. Matahari cokoh tu baru makhluk. Allah Ta'ala tetap di situ. Kita dia yang berubah-ubah. Sampai masa jadi. Pukul 8 lagi baru jadi. Sekarang tak jadi lagi. Pukul 8 lagi. Nisbah kita. Jangan duk kata pada Allah Ta'ala. Duk kata pada Allah, rosak akidah. Baik. Lampu yang menerang pada mengenalkan Allah Al-Qadir, kudratnya. Kemudian aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahawa menjadi akan dia
Dia kitab ni lah, dia Al-Misbahul Munir ni, dia risalah ni. Aku bahawa menjadi akan dia risalah manfaat. Manfaat ni benda kebaikan, bukan untuk mendatangkan kemudaratan. Dia mendoakan supaya benda ni mendapat manfaat. Sebab ada bila orang guna kitab ni untuk perkara mudarat, Al-Fatihah Al-Fatihah, ajaran sesat, dia baca terbalik. Waladdallin, ad-dallin dibaca terbalik siapa? Bismillah. Jadi dok sekarang ilmu dia. Walaupun ayat Quran. Jadi. Pelik lah. Tapi orang-orang tua dulu dia tahu apa ni? Ilmu sesat pelik ni. Dia baca Al-Fatihah terbalik. Jadi dok sekarang ada juga ilmu kata tua sari dari Tuhan pun ada. Macam-macam lah. Benda mengarut. Benda tu bertitik tolak dari ayat Quran juga. Dia ambil ayat Quran juga. Ada yang baca juga ayat Quran, tapi niat benda yang uduh. Jadi juga dah sekarang. Yasin, Toha, Kafha, Ya, Ain, So. Tapi dia buat benda uduh. Jadi dah sekarang Sebab tu kita doakan bila kita buat kitab. Kalau kita ini, Allah beri kita ini dapat mengarang, dapat menulis dalam Facebook, dapat menulis dekat tempat-tempat dalam WhatsApp, di mana-mana tempat. Biar benda yang keluar dari tempat daripada kita itu perkara manfaat, bukan perkara kemudaratan. Kita nak share ke orang ni, tapi tiba-tiba kita cakap benda ni, boleh ke orang jadi uduh. Tak boleh. Biar ia menjadi perkara manfaat. Kadang-kadang tu kalau kita mesyuarat kita mesyuarat sini, mestilah kita mesyuarat. Bila pandangan kita diterima, kita patut istighfar. Saya setuju, mesyuarat setuju dengan pendapat tuang, sebab bagus ada idea. Kita ni yang orang terima pendapat kita patut istighfar. Kita takut benda tu mendatang mudarat. Sebab ia mari dari kita. Selagi nak jaga hati kita, bukan kita ni. Semua tu datang daripada Allah melalui diri kita saja. Dan berguna bagimu, dan berguna bagiku, bagi pengarang kitab ini. Berguna di mana? Dan anak buahku. Dan berguna kitab ini, risalah ini, perkara manfaat itu, dan berguna atas anak buahku. Anak-anak murid dia lah. Dan juga anak-anak dia sendiri dan anak keturunan dia berguna juga. Dan kawan-kawanku, kawan-kawan dia, kawan pengarang kitab. Dan berguna yang tinggi pelajaran, dan berguna yang rendah pelajarannya. Orang tu, orang-orang yang ada pelajaran tinggi, PhD ke, profesor ke, tapi bukan penunjuk pelajaran seseorang itu atas dasar title dia tau. Bukan sebab dia ada doktor, pendapat dia kita mesti terima tau. Dan bukan sebab dia ada profesor, kita patut terima tak. Apa yang dicakap tu, kalau benda tu perkara yang baik dan betul, selari dengan perkara syariat, itu yang kita patut terima. Kalau dia dilaungkan oleh seorang yang bertitle Tok Guru sekalipun, tapi benda tu salah, tak boleh. Tu kan kita nak kata betul juga. Kena kata salah. Sedangkan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal pun, mereka berdua walaupun bertitle guru dengan anak murid, tapi bila berbeza pendapat, Imam Ahmad bin Hanbal dia buat mazhab dia tak pernah pun kata mazhab Syafi'i ini salah tak. Dia tetap berlapang dada. Imam Syafi'i pun dah kata, dah apa mu belajar dengan aku, batu mu dah ikut mazhab aku, mu buat mazhabmu sendiri apa. Tak. Bukan bermaksud kalau tok guru tu Dalih. Kena ikut tok guru jugalah. Bukan masuk gitu. Kalau kita ni ada pendapat kita dan selari dengan syariat, kita bawa pendapat kita, tetapi pendapat tu mesti didasari perkara kebaikan. Sebab dalam jadi isu lain pula tak payah jadi isu lain. Tak payah sebut Ada daya jenis tak boleh. Title tok guru kan? Tak boleh. Sebut sini jadi biasa lain. Sebab ada live pun, kalau tak ada live tu sebut dah. Tak boleh lah. Dipanggil istilah walak walak. Dia mesti walak ni perkara yang syariat, perkara yang selari dengan syariat. Kalau tidak, kita kena usulkan pada tempat ni yang betul untuk kita kata kita tak setuju. Tapi kalau dah satu
benda tu dah diputuskan dan memang dipersetujui oleh peringkat orang yang mana kita ni walak pada mereka, mana kita kena berlapang dada lah. Kita kata saya tak boleh buat gini, kita patut buat begini. Tapi pendapat tu pendapat seorang. Kita pun pergi tanya. Kita pergi tanya kepada pimpinan. Pimpinan pun ambil pendapat kita. Tetapi dia tak setuju pada buat keputusan tak selari macam pendapat kita, kita mesti ikut. Tapi kalau kita ini ada pendapat yang lain, tetapi kita kabur dan dia tak pernah dengar, yang tu kita, dan benda tu berlari dengan syariat. Syaratnya lari dari syariat. Kita boleh untuk lari daripada pendapat tersebut. Tapi kita kena tahulah, dia tak boleh sewenang-wenang. Gitu. Bukan je ni tak boleh mungkin ikut juga atas dasar hak ni. Tak boleh. Jadi pasal lain tersebut. Dia punya prosedur dia lah. Baik. Dan aku memohon kepada Allah Ta'ala pula bahawa menjadikan risalah ini perisai. Menjadikan risalah ini perisai yang dapat mempertahankan dan dapat menolakkan. Kita baca ni bukan macam pondok dah. Kalau baca pondok ni dia akan jadi dan daripada mana. Dia kalau kita gitu jadi jadi setengah-setengah tempat tu boleh, setengah-setengah tempat tu tak boleh buat gitu. Sebab ni kita ni kuliah surah. Kalau kita duduk pondok tak apa. Dan daripada mana? Mesti tahu dan daripada mana. Dan dapat menolakkan akan segala ajaran-ajaran yang sesat. Maknanya menjadikan perisai yang dapat melawan ajaran-ajaran sesat. Mana dulu ada dah, zaman ni ada dah ajaran sesat. Ada dah. Ajaran sesat ni pada zaman Nabi SAW ada dah. Pala dia ke mana? Masa Nabi tengah-tengah bagi harta rampasan perang. Dalam perang Tabuk ke perang Hunain. Lepas tu Nabi bagi harta dalam perang Hunain. Nabi bagi banyak sangat harta kepada orang dari Mekah. Mekah dapat dibuka. Lepas Mekah dibuka, lepas tu mereka ni ramai masuk Islam dan baru-baru masuk Islam. Mereka masih nak berjinak-jinak. Antaranya Abu Sufyan. Nabi beri banyak sangat harta ke dia. Unta, kambing, banyak. Sehingga orang-orang Madinah, dia duduk setempat, dia pun tengok dari jauh je. Bilal jom pergi. Lepas pada tu, dia pun, selesai dia ni, tak ada benda pun. Tiba-tiba ada seorang lelaki, dia pun kata, Dok Ade Muhammad. Dok Ade Muhammad. Dia bagi ke sesek Mekah je. Dah kita hok berjuang Kita yang mengangkat daripada mula mari dari Mekah tu tak ada selas pinggang. Kita jom beri tempat, kita jom sedia makanan, kita jom beri. Dia start. Sahabat-sahabat lain, kata apa pelik ingat. Tapi di kalangan mereka juga ada yang macam betul juga dia kata gitu. Kita juang tapi berapa dapat banyak konon baru masuk Islam. Akhirnya didengar oleh tak silap Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud dengar. Dia dengar, maka dia kata aku akan kabur aku pergi cerita ke Nabi. Maka dia pergi cerita, dia kabur kepada Nabi. Nabi dengar dalam keadaan merah. Maknanya Nabi marah. Nabi pun terus pergi kepada sahabat-sahabat Madinah ni. Lalu Nabi pun kata, siapa yang lebih adil daripada Allah dan Rasulnya? Nak kata dok adil Nabi dengan siapa adil lagi? Mung adil lagi daripada Allah dengan Rasul dia. Allah dengan Rasul taat kita kepada kedua-duanya, taat yang sepenuh hati. Tidak ada syarat. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa lagi adil daripada Allah dan Rasulnya? Lalu Nabi pun dia ada panjanglah cerita. Kemudian laki tadi, dia bangun, dia meninggalkan majlis tadi. Dia meninggalkan majlis tadi tanpa meminta maaf pada Nabi. Sahabat-sahabat lain, Madinah lain menangis belaka. Sebab dia tahu Nabi ni akan
akan ikut mereka balik ke Madinah. Tetapi seorang lelaki tu dia keluar daripada majlis tadi, daripada tempat tadi. Dia yang mengucapkan perkataan tadi tu dah tanpa memohon maaf kepada Nabi. Nabi pun kata, dari sulbi dia inilah yang akan keluar golongan-golongan yang melampau lagi. Ada panjang dia ada ciri-ciri yang Nabi sebut. Akan keluar ciri-ciri, akan keluar golongan tu dari sulbi dia. Ada dah kepala dia zaman tu. Ada. Antaranya lagi adalah sahabat, bukan sahabat. Abdullah bin, dah nama dia ni. Dia ni orang Yahudi yang mana dia bawa Syiah. Dia pergi ke tempat yang jauh, dia menyebarkan Syiah. Maka kesesatan yang sangat nyata. Syiah ni pula dia ada banyak jenis. Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah. Syiah yang antara yang Syiah yang teruk adalah Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah ini dia ada 3 pula kitab. Di samping Al-Quran, dia ada 3 lagi kitab. Al-Jami'ah, 2 lagi saya lupa nama. Dia ada 3 lagi kitab dan dia kata kitab ni mesti diikuti. Tapi bila kita tanya dah mana kitab tu nak tengok? Dia kata setakat ni tak ada orang lagi pernah tengok, melainkan imam-imam ni je tengok. Dia kata kalau dia tu pun dia kata gini, imam-imam dia tengok sekalipun, dia buka dia tak faham. Dia lah pernah tengok kitab tu, kitab Jami'ah, tetapi dia tak faham kandungan kitab tu. Nak katanya di tahap tingginya. Pelik kata. Orang kalau nak beriman dengan kita, dia suruh beriman dengan 3 kitab tu, tapi dia pula dok boleh nak baca imam dia. Antara sejarah kitab dia ni, ni cerita Syiah ni. Selepas Nabi SAW wafat, Sayyidatina Fatimah sangat merindui kepada Nabi sehingga dia menangis sokmo. Turun Jibril kepada dia pula. Ni cerita reka ni. Turun Jibril kepada dia dan dia menyampaikan pula seolah-olah macam wahyu, padahal bukan wahyu sebab wahyu pada Nabi, tapi dia bagi tahu kepada Fatimah pula. Sehingga berkali-kali menyebabkan Fatimah jadi takut. Lalu Ali kata ke Fatimah, kalau gitu saya nusuk awak cakap dengan Jibril. Saya nusuk, saya dengar dan Ali catat apa yang Jibril khabar ke Fatimah. Ni reka. Ni kitab dia, kitab Jami'ah tu. Bila kata tak ada seorang pernah tengok, tapi suruh berimam. Pelik. Itu dipanggil fitnah. Ajaran-ajaran yang sesat yang menyesatkan orang awam. Orang awam macam kita ni lah. Orang awam macam kita ni, kita tak tahu betul ke salah. Tetapi kalau ulama' dia tahu dah. Sebut je gitu, dia tahu lalu. Yang dibawa akan dia, saya ingat masa UIA dulu, kawan saya. Dia ajak saya pergi ke, masa tu kita duduk di kampus Nilai. Dia pun kata, ni ada program dekat kampus PJ, Petaling Jaya. Jom kita pergi. Saya masa tu tak boleh pergi. Dia pun gilah sebuah bah. Masuk dalam AMF, Malik Faisal Hall tu. Dia masuk dalam dewan tersebut. Ramai orang yang hadir. Ada seorang lecturer. Lecturer ni, dia benda-benda yang dia mula adalah banyak rupanya amalan yang orang-orang Melayu sekarang ni buat yang tidak ada nas, tidak ada dalil. Dia start dengan gitu. Dia pun balik pun cerita ke kita. Dia kata, rupanya banyak amalan-amalan kita ni, kita dengar dah, kita ni sebab dengar Ustaz Wen lama. Kita pun pergi situ, dia khabar gitu, Wahabi. Kau jangan cepatnya kau kata Wahabi, kau tak tahu jangan cepatnya kata orang Wahabi ni, kata. Dah Wahabi tu gitu. Cakap pasal nak dalil semua-semua ni, antaranya dia dikhabar gini. Mana dalil menyatakan bahawa pegang anjing tu najis? Dia tanya. Kawan-kawan kita pun pening. Budak-budak ilmu wahyu ni mari tanya kita. Mu tahu tak? Kita ambil undang-undang. Tahu tak pasal ni? Dalil babi anjing tu. Babi ada. Tapi anjing tak ada. Yang adanya liu anjing. Pegang anjing tak ada. Kita pun pening kat masa tu. Kita ni tahu benda tu salah, tapi nak khabar tak tahu dalil. Tanyalah kawan kita yang reti. Rupanya dia pun khabar gini.
Ulama kita Imam Syafi'i kata gini, yang diharamkan adalah memegang babi. Memang ada dalil. Tetapi pegang anjing. Tapi yang babi ni balik yang pegang babi tu, yang pegang babi tu mana dalil. Anjing tu ada elio dia. Pegang tu pun ada juga. Kalau dia ni tepat anjing berjalan tu semua Nabi suruh basuh, samuk. Tetapi babi ni tak ada. Tetapi ulama kita kata antara babi dengan anjing teruk perangai babi daripada anjing. Maka ulama kita ambil dalil bahawa kalaulah macam anjing ni najis, pegang dia, babi lebih teruk daripada anjing, dia lebih najis pada tu. Tu cara kaedah ulama kita. Maka dia ni kata tak ada nas, tak ada dalil. Tu yang ada setengah kata kita ni boleh pegang babi tu semua tu. Kita ni tak boleh makan daging je, tapi tulang dia kita boleh ambil buat butang baju semua. Ni masa tu. Allahu Akbar. Ni ajaran-ajaran sesat. Sikit-sikit je dia nak. Sikit-sikit dia bawa. Yang kita tidak sangkakan. Yang dibawa akan dia ajaran sesat itu oleh orang-orang yang tidak sangkakan dengan jahilnya, dengan kebodohannya. Seperti ajaran-ajaran yang mengatakan tidak wajib belajar sifat-sifat 20 yang termasyhur itu. Sebab apa kita kata wajib belajar sifat 20? Satu, sifat 20 ini dia disebut di dalam nas yang sahih. Nak kata akidah, dia mesti disebut di dalam Quran dan ataupun sunnah Nabi. Dalam sifat 20, setiap sifat itu disebut dalam Quran secara sahih. Satu. Yang kedua adalah kaedah. Yang kedua adalah kita mesti tahu ataupun kenal Allah Taala dengan dalil fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah kamu bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Tetapi bagaimana kita nak membezakan Tuhan dengan makhluk? Maka sifat 20 ini dia menjawab. Maka mengambil kaedah man la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Apa benda yang tidak sempurna disebabkan dia, maka perkara dia tu menjadi wajib. Contohnya ambil sembahyang, dia sunat. Tetapi kalau nak solat, dia mesti ada air sembahyang. Maka ambil air sembahyang tadi dia jadi wajib. Pada asalnya hukum dia sunat. Gitu. Begitu juga belajar sifat 20. Belajar sifat 20 ini pada asasnya adalah sunat saja. Tetapi disebabkan kita ni tak reti, tak kenal Allah Ta'ala. Nak kenal Allah Ta'ala tu wajib. Maka belajar sifat 20 jadi wajib. Tu kaedah dia. Dalil yang utama, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Maka belajar sifat 20 ni jadi wajib. Tapi kalau kita reti dah. Sini reti, ada semua sini tuan-tuan reti belakang dari sifat 20. Maka mari malam ni tak wajib. Tapi kalau tak reti, mari malam ni jadi wajib. Gitu. Kaedah dia gitu. Belajar sifat 20 yang termasyhur itu. Sebab sifat 20 ini dia mari sebenarnya, mari zaman Nabi tu ada dah. Cuma dia tak disebut secara 20, dia disebut secara umum. Dan diaturkan oleh ulama-ulama kita. Macam kita belajar ni lah hukum fiqh. Hukum semayang ada 13. Nabi tak kata hukum semayang ada 13. Lepas tu rukun qawli, fi'li, qalbi tak ada cerita. Tapi dalam bab fiqh ada cerita. Dan mari mana pula? Begitu juga dalam bab hadis. Hadis dhaif, hadis maudhu'. Nabi tak cerita hadis yang aku dak khabar ni dia maudhu' mu jangan ambil. Nabi tak khabar gitu. Tapi ulama kita letak mana hadis yang bukan daripada Nabi tetapi mari daripada sahabat. Nabi hadis tersebut hadis mauquf. Hadis yang mana benda tu tidak ada didasari oleh mana-mana. Hadis itu adalah hadis yang rekaan. Rekaan dipanggil hadis mungkar. Hadis yang mana tidak boleh diikut. Gitu. Tu kaedah dia lah. Sifat 20 pun nak kenal Allah Ta'ala pun begitu juga. Dan ajaran-ajaran melihat Tuhan di dalam dunia. Melihat Tuhan dalam dunia gimana? Ahli sunnah wal jamaah kata, ulama kita sepakat kata, barang siapa yang mengatakan dia telah melihat Tuhan di atas dunia, maka sesungguhnya dia adalah kafir. Secara sepakat ulama ahli sunnah. Tak ada orang atas dunia boleh melihat Allah. Sebab apa? Kerana Allah itu qadim, kita ini hawadis. 20 panca indera kita.
20 panca indera? Ya. 5 panca indera yang zahir. 15 lagi yang tidak nampak. Disebut dalam kitab siri tasawuf Tuan Guru Haji Daud Ukit Abah disebut bahawa panca indera yang duduk selain daripada 5 ni antaranya adalah hati. Hati ada 2 panca indera situ. Anggota hati ada 2 panca indera. Kita lidah, panca inderanya rasa. Hidung, panca indera menghidu. Mata, panca indera melihat. Hati, panca indera 2. Satu niat, lintasan. Dipanggil panca indera lintasan. Yang kedua adalah panca indera dipanggil zauq. Dapat rasa kewujudan Allah. Hati ni 2 panca indera duduk situ. Dekat dahi kita ada satu panca indera dipanggil panca indera kamera. Duduk sini. Macam mana? Kamera ni Imam Syafi'i. Dia baca kitab, dia tutup sebelah sebab dia nampak macam ambil gambar. Kalau dia buka dua-dua, dia jadi semabuk. Mana yang belah kanan ke belah kiri tadi ya? Dia kena tutup sebelah. Ada kita ni kadang-kadang kita lalu, macam pernah tengok tempat ni pada tak rajin lalu. Dalam mimpi rupanya. Tu panca indera, kamera. Kemudian ada lagi panca indera yang lain adalah hafizah, mengingat. Contoh kita baca Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak gini kita ingat Ar-Rahmanir Rahim. Tapi kita tak baca lagi. Kita ingat tu adalah panca indera juga. Semua ada 19 panca indera. Panca indera yang ke-20 adalah roh kita. Maka panca indera yang Allah beri kepada kita ini tidak boleh melihat Tuhan. Tak boleh sekali-kali. Dan nak lihat benda. Tu dipanggil zauq. Zauq kita ini, kita tawajuh hati kita hanya kepada tuang bagi sekalian tuang bagi benda, bagi roh. Siapa dia tuang bagi roh kita? Siapa dia tuang yang mentarbiah roh kita siapa? Nabi kita lah sallallahu alaihi wasallam. Yang mendidik kita ni siapa boleh semayang? Siapa dia? Dr. Nabi. Yang menyebabkan kita ni boleh selawat. Dr. Nabi aja. Maka dialah tempat kita ni tilik. Tawajuh hati kita kepada Nabi. Kerana segala kebaikan itu duduk pada Nabi belaka. Rahmat Allah Ta'ala juga duduk pada Nabi. Orang nak kata dia tengok contohnya gini. Tengok malang. Ni ada setengah kata, ni Tuhan. Ni Allah. Sebab benda? Sebab dia nampak kewujudan Allah. Adakah contoh dia kata tiang, dia kata Allah juga. Adakah tiang ini adalah Tuhan? Tidak. Ia adalah makhluk. Apa benda yang dia nampak? Macam kita gini lah. Payah nak cerita. Kita naik kereta, kita pun tengok kereta depan. Kereta abang tu pendapat, tu orang nampak kereta abang. Yang kedua, abang, lalu pergi mana abang? Abang pergi mana kau? Abang benda kereta dia. Padahal bawanya orang lain. Kadang-kadang tu dia tak ada gerak, duduk tepi jalan. Abang pergi mana? Abang Padahal yang dia nampak hanya kereta. Begitulah orang yang panca inderanya tajam, hati dia tajam. Dia tunjuk kepada malam. Dia nampak, yang pertama dia nampak hebat Allah. Hebat Allah tu adalah perbuatan Allah. Ada orang nampak kepada sifat Allah. Kuasa Tuhan hebat dia boleh buat jadi malang. Dia pula dunia ni jadi gelap belaka sekejap dia boleh buat. Hebat kuasa Tuhan. Dua, orang nampak sifat. Tadi nampak af'al, yang kedua nampak sifat. Yang ketiga, dia nampak zat. Ditunjuk malang, dia kata Tuhan. Ni mata hati tajam sungguh ni. Ada jenis begitu orang. Tetapi ketiga-tiga pendapat tadi, penlihatan tadi, bukan dia tunjuk ni dia adalah Tuhan cokoh. Tak. Faham tak? Aku nak kabur Bukan dia kata Tuhan, itu adalah dia nampak mata dia, tapi bukan tu Tuhan. Tunjuk ke kereta. Dia kata abang, makan mi goreng. Sedap jom buat. Sedap siapa buat Kita nampak jom buat. Kalau kata pedah. Pedah cikmu Dia nampak hok buat.
Mari mi goreng depan kita. Terus nampak mok. Ada setengah orang. Dia mari nampak mi goreng, dia tahu nampak mi goreng ni penuh. Mok dia dulu buat gini. Mok. Ada setengah gitu. Ada setengah mari mi goreng. Mari. Oi, sedap ah. Mi goreng ni. Habis sekadar mi goreng tu sedap. Habis itu. Orang nampak makhluk. Ada mari mi goreng makan rasa. Oi, pandai jom buat. Dia nampak jom buat. Ada makan. Pedas cik mu weh. Terus kabur orang. Dia makan mi goreng, dia kata orang. Itu bermaksud. Cakapan tu ada dalam orang makrifat. Dia tunjuk kepada alam pun dia kata Tuhan. Ada setengah. Dia ada setengah lagi yang rendah martabat. Dia tunjuk kepada alam, dia kata nampak kehebatan ciptaan Tuhan. Af'al. Dia tunjuk kepada alam, dia kata kehendak Tuhan deh. Nampak sifat. Martabat tinggi, tunjuk Allah Tuhan. Deh, begitu. Walhal, kesemua melihat benda yang sama. Alam saja. Mata hati saja. Dia tawajuh tu lain. Deh. Tempat dia, tilik tu jadi lain. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam sampai sini. Berasak kepala. Ajaran melihat Tuhan di dalam dunia. Dan ajaran-ajaran yang memegang dengan zahir ayat mutasyabihah. Ini minggu yang akan datang insya-Allah. Ada soalan tak? Ada okey. Sampai setakat ni kita duduk dekat mukadimah lagi kita ni. Berat dah. Tak apa, dekat mukadimah pun asalkan siapa masuk. Kita ingat masa ngaji dengan Haji Mak Tera dulu. Kita ngaji ni Sungai Buaya. Kita ngaji dengan Haji Mak dulu. Arwah dia dah. Baca Quran ni, baca tapi dia tak pegang. Baca mula-mula surat pertama. Lepas tu esok surat kedua pula. Padahal salah, kita ada yang perkara salah. Kita pun kata, apa orang lain setengah tu baca, dia pegang. Dia tak beralih lagi. Bila kita tanya, dia kata, pandai baca Quran belaka dah. Cuma salah, tak kena bacaan sifat huruf tu je tak kena. Hok lain, hok yang dia tak alih tu, bacaan dia tu salah dah baca. Hak ni huruf je yang salah. Sebutan je yang salah. Contoh dia kata ikhfa. Ikhfa bagi 3. Ikhfa sughra, ikhfa wusta, ikhfa kubra. Kalau huruf kaf dan qaf. Sikit kan nak habis. Jangan sekali mari Kaf dengan qaf, ikhfa kubra. Min qa, tinggi. Ikhfa tu menyembunyikan nun mati di dalam huruf. Min qa. Minka, nun tu jauh bunyi. Kubra. Kubra ke sughra dia dua tu satu. Yang kedua, ikhfa juga. Ikhfa sughra, ikhfa yang kecil. Da ta to. Minda, dekat bunyi tu. Minda. Kuntum. Menyembunyikan tapi bunyi dia tu dekat. Tadi tinggi. Minka. Hak ni minda. Mingdu. Kuntum. In kuntum. Lain. Kalau orang mengaji tilawah tu antara bangsa tu, dia akan tengok benda gini. Selain daripada 5 hak ni, duduk pertengahan. Dipanggil wusta, ikhfa pertengahan. Dia lagi. Dia bunyi pertengahan. Tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Gitu. Kata payah Kata hukum 5 ni lagi payah daripada hak lain. Gitu memang payah sungguh payah sungguh. Tapi dia tak pegang. Macam gitu tak kita baca kitab. Tuan-tuan sini, reti belah
kedah. Baca kitab sama-sama dah. Setiap malam ada orang ngajar dah. Jadi kita ni duduk dekat tempat mana-mana, kita mendalami bahagian tersebut. Kita masuk sifat 20, orang yang sifat 20 juga. Tapi mendalami tu penting. Mendalami ni, ada setengah orang yang panjang. Ada yang mana dia ni belajar dalam keadaan secara skimming. Skimming ni guna, skimming ni dia ambil sini sikit, sini sikit, sini sikit, sini sikit, tak ambuh gitu. Biar kita pergi satu benda, mendalami. Masuk sampai dalam. Gali. Sebab bila kita gali sampai dalam, dia akan jumpa satu air. Mata air tu dia panggil ilmu laduni. Kita mendalami ilmu sesuatu ilmu, dalam, dia akan timbul satu ilmu yang mana Allah beri tanpa jalan kita ni belajar. Kita tak dengar pun untuk guru cerita, tapi kita faham gitu. Itulah ilmu laduni. Kita belajar satu-satu benda. Sifat 20, kita belajar bab sifat benda. Sifat kudrat je. Orang lain sifat kudrat juga. Tapi kudrat tu kita gali lagi. Gali mari daripada mana, keluar macam mana. Dia ada salah silah dia dengan sifat salbiah pula. Barulah sampai satu masa Allah akan beri kita satu ilmu dipanggil ilmu laduni. Gilah kepada ilmu tasawuf pun boleh pakai, gi ke ilmu fiqh pun boleh pakai. Semua ilmu boleh pakai belaka. Ada begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Minta maaf ada terkasar bahasa, ada terlebih bicara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bidawamillahil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi